Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah dapat sama-sama kita menunaikan salat subuh secara berjamaah sebentar tadi, dan alhamdulillah kita bersyukur di atas segala nikmat yang sedang kita kecapi, dan sudah pastinya nikmat yang sebesar-besar yang sedang kita kecapi ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Justru jangan sesekali kita lupa untuk mensyukuri akan nikmat tersebut dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengisi saki-baki kehidupan kita ini dengan perkara-perkara yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sedikit kupasan daripada kitab Riyadhus Salihin, ringkasan daripadanya yang memperkatakan tentang perkara-perkara atau pesan-pesan berhubung dengan keikhlasan. Sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang supaya dikatakan dirinya seorang yang berani, berjuang kerana membela kesukuan dan berjuang kerana riya. Manakah yang disebut sebagai pejuang yang berjuang di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah setinggi-tingginya, maka itulah yang disebut berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-3126. Berhubung dengan perawi hadis ini iaitu Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, beliau merupakan seorang sahabat yang alim di dalam ilmu Al-Quran, yang mana Abu Musa Abdullah Qais al-Ash'ari ini berasal daripada Yaman. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke Madinah, Abu Musa Asy'ari telah membawa kaumnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah telah mendapat pujian kerana rombongannya tiba dari Yaman.
sebelum daripada ketibaan rombongan Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Yaqdamu alaikum ghadan qaumun hum araqun quluban lil islami minkum. Nabi pernah bersabda bahawa sebelum lagi pada datangnya Abu Musa Abdullah Al-Qais Asy'ari ini, Nabi pernah bersabda lebih dahulu, lebih awal daripada kedatangan rombongan Abu Musa ini. Nabi bersabda, akan tiba kepada kalian satu rombongan yang Tuhan jadikan hati-hati mereka lembut, yang mana mereka datang untuk menerima Islam. Sebelum kedatangan Abu Musa lagi ke Madinah, Nabi dah bersabda menyatakan akan datang satu rombongan. Nabi telah dikhabarkan bahawa akan datang satu rombongan yang mana hati-hati mereka ini lembut dan mereka datang untuk menerima Islam. Allahu Akbar. Nabi dah ceritakan tentang kedatangan satu rombongan, satu kumpulan yang diketuai oleh Abu Musa Abdullah Qais Al-Asy'ari. Selain daripada itu, Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu juga telah menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut dilantik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi gubernur di Yaman. Sewaktu pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Musa dilantik menjadi wali atau pentadbir di beberapa buah daerah di Iraq. Inilah hebatnya sahabat yang dinamakan Abu Musa Abdullah Asy'ari ini. Jadi intisari kepada hadis yang dinyatakan tadi, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah meriwayatkan beberapa hadis, termasuk hadis di atas. Hadis ini hadis sahih. Hadis tersebut menunjukkan bahawa perkara yang paling penting di dalam memperjuangkan agama Islam ialah berdasarkan kepada matlamat untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah yang benar berjuang kerana pangkat, berjuang kerana kemegahan, berjuang untuk menunjukkan dia berani dan sebagainya. Lalu Nabi menyebut bahawa orang yang berjuang fi sabilillah itu ialah orang yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, berjuang untuk mempertahankan kalimah Allah. Menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala bermaksud menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, berjuang untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Litakun kalimatullahi hiyal ulia, menegakkan hukum, meletakkan hukum Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-gala hukum. Menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala bermaksud menegakkan hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran lengkap segala-galanya. Al-Quran menepati pada setiap zaman, kulli zaman wa kulli makan. Sesuai untuk setiap masa, sesuai untuk setiap tempat. Ini sifat Al-Quran. Tak kira masa bila, ianya tepat, ianya tetap sesuatu hukum yang terbaik. Tujuan kita berjuang untuk agama Islam adalah supaya kalimah Allah Subhanahu wa taala diangkat tinggi dan hukum Allah Subhanahu wa taala
mengatasi segala hukum yang lain. Ini tujuan. Kita berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Berjuang untuk menetapkan akan hukum Allah Subhanahu wa taala diletakkan di tempat yang sepatutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutuskan rasulnya. Allah telah mengutuskan rasulnya, yakni Muhammad, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Tidak ada agama lain di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan dan ditinggikan atas segala agama dan ideologi yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Allah dah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 33 bagaimana dilaksanakan, mesti diamalkan Islam itu sendiri. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi wala tattabi'u khutuwat. Apa juga kehidupan kita ini mesti berlandaskan kepada Islam, agama Islam itu sendiri. Cara kita bermasyarakat, cara kita bermuamalah, keluarga dan sebagainya mesti tidak lepas daripada diambil sebahagian-sebahagian daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah nyatakan. Memenangkan agama Allah bermaksud melaksanakan hukum dan syariat yang diamalkan di dalam semua urusan kehidupan. Undang-undang Allah Subhanahu wa taala perlu dilaksanakan dan ditolak undang-undang manusia yang tidak berpandukan kepada wahyu. Undang-undang manusia tidak berpandukan kepada wahyu. Sedangkan undang-undang daripada Allah ini adalah undang-undang yang berpandukan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Quran. Lengkap, Al-Quran ini lengkap. Maka kita memandai-mandai nak mengambil undang-undang yang tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Sebagai contoh, hukum Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahawa semua jenis arak itu haram. Innamal khamru wal maisir. Di antara ayat Allah menyatakan tentang haramnya arak, judi, bertenung nasib. Semua itu Allah kata rijsun min amali syaitan. Semua itu adalah najis min amali syaitan, daripada perbuatan, perlakuan syaitan. Fajtanibuh, maka tinggalkan, kata Allah. Allah dah suruh dah kita tinggalkan benda tersebut. Jelas haramnya di dalam Al-Quran. Qat'i, putus. Arak itu haram hukumnya. Putus dah. Namun undang-undang manusia mengatakan arak tidak haram selagi mempunyai lesen perniagaan. Undang-undang manusia. Arak tak haram lagi ada lesen. Tak ada lesen haram. Ini undang-undang manusia. Sedangkan Allah jelas menyatakan bahawa ini adalah haram. Keadaan ini jelas memperlihatkan bahawa kita perlu menolak hukum yang telah ditetapkan oleh akal manusia semata-mata. Hukum yang tidak berlandaskan kepada apa yang Allah perintah akan ikut. Amanu, orang yang beriman, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada membantah. Ini sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman. Yang Allah perintahkan. Kadang-kadang kita berfikir Allah dah nyatakan dengan jelas tentang hukum-hukum, maka kita sami'na wa ata'na, dengar dan patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal kita dicetek. Tak mampu kita memikirkan
syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang ketat untuk dilaksanakan hukum Allah. Bukan jumpa potong dah. Ada syarat-syarat telah sabit akan kesalahannya telah dibicara dan sebagainya. Namun jika berpandukan undang-undang manusia yang telah ditetapkan, maka hukuman penjara saja dikenakan kepada penjenayah yang mencuri. Oleh itu hukum Allah Subhanahu wa taala perlu dilaksanakan. Rajim wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, apa yang telah mereka lakukan, sebagai satu hukuman pencegahan daripada Allah. Nakalam minallah. Hukum Allah ni mencegah. Bila dilaksanakan akan tercegahnya jenayah tersebut. Hari ni orang mencuri tak jadi had. Curi-curi, bayar denda, lepas. Tapi hukum Allah bila dilaksanakan, gerun. Nakalam minallah. Ni janji Allah. Bila dilaksanakan gerun. Dilaksanakan satu hukum, potong tangan serta khalayak ramai, orang lain tak berani dah. Bila dilaksanakan, dikatakan di Arab Saudi pernah dilaksanakan akan hukum tersebut, tak ada orang curi pun. Di Mekah tak berani, kedai letak macam tu je, waktu azan tinggal gitu je. Ya, kita tinggal begitu, balik kan kering. Kenapa? Hukum Allah, nakalam minallah. Hukum Allah ni mencegah. Hukum Allah ini mencegah. Tapi bila tidak dilaksanakan, ianya kita tidak dapat melihat akan keindahan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bila dilaksanakan, dia mendatangkan kegerunan bagi orang yang nak melanggari akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang Islam, kita perlulah meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kalam Allah Subhanahu wa taala merupakan isi kandungan di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hukum-hukum ini di mana datangnya? Terkandung di dalam Al-Quran, iaitulah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberikan penerangan kepada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat keberanian boleh dipamerkan sebagai suatu semangat kepada orang lain untuk memenangkan Islam. Ini nyatakan tentang sifat tadi, orang yang berjuang, dia menunjukkan semangat, mempamerkan semangat untuk memenangkan Islam. Sebagai contoh, ketika peperangan Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabat, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yuqatiluhum la yuqatiluhumul yawmir rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiba muqbilan ghairan mudbir illa adkhalahu Allahul jannah." Demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, sesiapa yang memerangi mereka, yakni tentera musyrik pada hari ini, kemudian dia terbunuh di dalam keadaan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala balasan daripada Allah, terus mara dan tidak melarikan diri dari medan pertempuran, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan untuk memberi semangat kepada tentera
Nabi sendiri menyatakan akan perkara tersebut. Nabi memberikan semangat kepada para sahabat untuk berjuang hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu ingin peperangan tersebut, peperangan Badar, seorang sahabat iaitu Umair bin Humam, sebahagian meriwayatkan menyebut sahabat yang lain, yang sedang makan. Seorang sahabat yang bernama Umair bin Humam. Sebab tu nak pergi menghadapi perang itu, Umair bin Humam ini sedang memakan buah kurma. Nabi sebut akan kelebihan itu tadi. Seruan untuk pergi berperang tadi. Bila Nabi sebut seorang sahabat yang sedang memakan tamar. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,